Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk akhir kita untuk hari ini adalah sokongan tumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, yang pertama kita nak tengok sistem sokongan tumbuhan. Kenapa ia perlukan sistem sokongan? Tumbuhan harus berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari. Dia harus berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari dan memastikan daun dia terdedah kepada cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini adalah proses untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jadi, ia adalah salah satu proses yang paling penting. Okey, yang kedua, pokok perlu menampung berat tumbuhan. Pokok ni harus ada sistem sokongan untuk menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Seterusnya, kita tengok sokongan pertumbuhan untuk mendapatkan kestabilan. Jadi, sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan juga akar. Batang menyokong berat batang, berat daun, berat bunga dan juga buah. Akar pula memberi sokongan kepada tumbuhan untuk mencengkam tanah. Okey, ada setengah tumbuhan pula dia mempunyai akar atas tanah. Jadi, bila ada akar di atas tanah, dia punya sokongan dia adalah lebih baik dan lebih kuat. Okey, so kita tengok sistem sokongan untuk tumbuhan darat. Tumbuhan darat ni terbahagi kepada dua, iaitu tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan herba, iaitu tumbuhan yang tidak berkayu. Tumbuhan berkayu. Okey, tumbuhan berkayu, sistem sokongan dia mestilah dia mempunyai akar dan juga batang yang besar. Okey, tumbuhan ni mestilah besar dan tinggi. Contohnya pokok rambutan ataupun pokok angsana. Okey, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu lignin. Tisu lignin ni adalah tisu berkayu yang keras, kuat dan juga tegar. Okey, kita tengok pula tumbuhan tidak berkayu. Tumbuhan tidak berkayu, dia bergantung kepada air yang tersimpan dalam sel batangnya untuk sokongan. Jadi, air yang tersimpan dalam batang ni akan menjadi sokongan. Jadi, dia akan mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Jadi, tumbuhan air banyak, dia akan ada kesegahan sel, so dia akan jadi tegak. Batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Okey, kita tengok pula struktur khas tumbuhan. Okey, ada tumbuhan yang dia membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tumbuhan. Jadi, sokongan tambahan pada pokok berkayu adalah seperti akar banir, akar sokong dan juga akar jangkang. Jadi, akar-akar ini akan membuatkan mereka punya sokongan akan lebih kuat lagi. Tapi bagi tumbuhan tidak berkayu pula, cara dia nak sokong diri dia adalah dengan mempunyai sulur paut, akar cengkam dan juga batang berongga. Okey, kita tengok akar banir. Ini adalah contoh gambar akar banir. Akar banir terdapat pada pokok yang besar, tinggi seperti pokok durian dan juga pokok angsana. Dan kebanyakan pokok-pokok dalam hutan dekat Khatulistiwa mempunyai akar banir, iaitu pokok-pokok balak. Lagi besar pokok tu, akar banir dia adalah lagi besar. Kenapa akar banir ni kena ada? Dia untuk menambahkan luas permukaan sentuhan pokok itu. Okey. So, kita tengok pula akar sokong. Akar sokong ialah akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke tanah untuk menyokong tumbuhan. Maksudnya akar dia tu keluar atau tumbuh pada dahan ataupun batang. Okey, dan kalau awak tengok dekat gambar tu pun, akar dia keluar daripada batang dan memberi tambahan ekstra sokongan untuk tumbuhan tu. Jadi, akar jenis ini ada pada pokok bayan, pokok pandan dan juga pokok ara. Sekarang kita tengok pula akar jangkang. Akar jangkang adalah akar yang menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Satu, akar jangkang ni dia mempunyai akar yang panjang dan jauh.
Okey, untuk menambahkan luas permukaan. Satu lagi, akar jangkang ini dia tak macam akar banis, dia berongga di tengah-tengah, maksudnya dia ada air boleh melaluinya supaya dia dapat menahan daripada pukulan ombak besar. Okey. So kita tengok pula sulur paut. Sulur paut adalah struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain ataupun objek untuk sokongan. Jadi sulur paut ada pada pokok timun dan pokok peria. Pokok sulur paut ni pula dia tumbuh, dia contoh tangan palsu pada tumbuhan. So bila dia nak panjat ke atas, dia keluarkan sulur paut dia dan dia berpaut pada tempat lain, contohnya pokok ataupun pagar. Okey. Seterusnya kita tengok akar jangkang. Akar cengkam pula fungsi dia mencengkam pada tumbuhan ataupun struktur lain untuk sokongan. Okey, contoh kat sini adalah pokok orkid dan pokok deduik. So dia akan menekatlah pada akar dia akan mendekat pada pokok-pokok lain ataupun dinding. Itu yang namanya akar cengkam. Seterusnya kita tengok pula tumbuhan akuatik. Sistem sokongan bagi tumbuhan akuatik pula adalah mendapatkan sokongan utama daripada daya apungan air. Daya apungan air tu maksudnya daya dia boleh terapung. Ayat senang dia, daya dia boleh terapung. Jadi yang kita kenali sebagai daya apungan air. Batang dan daun tisu untuk tumbuhan akuatik ni dikenali sebagai tisu arechima yang terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Okey, kita tengok tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara dalam batang dan juga daun dia dan juga dalam bunga dia. Dia memang ada ruang-ruang kosong yang menyebabkan dia mampu untuk terapung. Ada tumbuhan akuatik yang membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambahkan daya apungan. Seperti pokok keladi, bunting dan teratai. Kalau kamu tengok dalam gambar ini, pokok yang bunga berwarna purple tu, itu adalah keladi bunting. Keladi bunting ni kalau kamu tengok, dia punya batang kembung dekat tengah. Bila kita potong, dalam isi dia adalah macam span masuk pinggan. Jadi dalam span itulah terperangkapnya udara yang membantu dia terapung di atas air. Dia punya fungsi ataupun dia punya aplikasi dia adalah seperti aplikasi balon. Jadi dia akan sentiasa timbul ke atas lah. Okey, so seterusnya kita nak tengok pula cara menentukan usia tumbuhan berkayu. Dia ada beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, dan cara yang menentukan gelung pertumbuhan di dalam batang adalah salah satu cara dia. Okey, dekat kiri kita akan belajar dua jenis. Cara pertama adalah mengira dia gelung yang terdapat pada batang. Jadi untuk mendapatkan usia pokok ni, pokok tu harus ditebang. Lepas tu pokok itu batang dia dipotong melentang. Seperti dalam gambar nombor 3, gegelang yang terdapat pada batang pokok itu dikira. Di tengah-tengah dia 1, gelang nombor 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, setiap satu gelang dikira 1 tahun. Kalau kita tengok batang contoh kat sini, dia kira sampai 7, maksudnya pokok ni usia dia adalah lebih daripada 7 tahun. Mungkin 20 tahun. Itu cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu yang pertama. Yang kedua, cara dia adalah dengan cara tak menebangnya. Jadi kita guna gerudi khas untuk mengorek sikit je tisu pokok itu, iaitu digerudi sedalam 75% mata gerudi bukan dia gerudi 75% atau separuh ukuran lilitan pokok. Jadi mata gerudi dikeluarkan, batang gegelung tumbuhan tu bolehlah dikira. Cara ini adalah lebih selamat untuk melindungi pokok daripada ditebang. Jadi kalau kita tengok contoh dekat sini, dia ada 14 gegelang, maksudnya pokok ni lebih daripada 14 tahun. Dan yang terakhir sekali, kita tengok hubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan.
Sebelum tu cikgu nak habaq, keyword dia adalah teratai layu di tasik madu. Okey. So, sambung balik. Menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Maksudnya, kalau dia tak tumbang, dia stabil. Jadi, kestabilan tumbuhan pula dipengaruhi oleh pusat graviti dan juga keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabillah pokok. Semakin besar luas permukaan pokok, semakin stabillah juga pokok. Maksudnya, akar dia lebih jauh dan lebih luas, kestabilan pokok tu akan jadi lebih baik. Dan pokok lebih pendek adalah lebih stabil dibandingkan pokok-pokok yang tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.